Fi akli fi aniyatil kufar. Ini tajuk yang penting bagi kita. Hak tadi itu dengar, kita tak makan harimau singa ni semua, tak dengar. Tapi just ambil tahu saja. Yang ni penting. Bab fil akli fi aniyatil kufar. Bab yang datang pada menyatakan boleh tak boleh kita makan ataupun kita minum daripada bekas orang kafir makan dan minum. Ini tajuk current isu semasa. Pasal tuan-tuan pergi makan di restoran-restoran terkenal misalnya, semua pinggan mangkuk apa semua share. Sebelum kita makan, entah satu kap yang mana makan, kita tak tahu. Tuan-tuan kerja dengan kerajaan, dia hantar pergi kursus di hotel apa di Langkawi, pinggan nak kita duk makan masa kursus tu, pinggan tu bukan semua orang Islam makan. Macam-macam bangsa, macam-macam agama duk makan dalam pinggan tu. Baik, persoalannya boleh tak boleh? Pinggan bekas makan, gelas bekas minum orang kafir, boleh tak boleh kita guna untuk makan dan minum? Baik, ketahuilah saudaraku, bermula hukum makan di dalam bejana orang kafir itu dapat dilihat tafsilnya, dapat dilihat detailnya dalam bab yang akan datang. Maka di sini didatangkan hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an quduril majus faqala anquha ghaslan watbukhu fiha. Diriwayatkan bahawa satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil orang dengan nama Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Kata dia, ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang periuk yang digunakan oleh orang Majusi. Majusi ini kafir sembah apa tuan-tuan? Sembah api. Majusi ini adalah kafir sembah api. Hari ini di mana mereka ni? Di Iran. Iran tu dulu tempat Majusi, tempat orang sembah api dulu. Okey, baik. Adakah boleh digunakan dia buat memasak di dalamnya? Boleh tak boleh? Periuk yang orang Majusi tu buat masak makan, kita pergi guna periuk tu untuk buat masak kita makan. Benda ni timbul juga bagi isu saudara-saudara kita yang masuk Islam. Sama juga, dia daripada keluarga yang bukan Islam, sebelum ni dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia ada hari dia balik untuk ziarah mak ayah dia. Islam suruh tak suruh dia balik ziarah mak ayah dia, walaupun mak ayah dia tak Islam? Islam suruh. Islam suruh dia balik dan buat baik kepada dua ibu bapa dia, walaupun mereka berlain agama. Baik, masalah timbul apa dia? Bila dia balik itu, dia nak makan dalam rumah tu macam mana? Ini masalah. Kita yang beranak-beranak main Melayu, mak Melayu, ayah Melayu, kita Melayu yang kita duk layu lah ni, kita tak tahu isu ni. Kita tak nampak ini satu masalah sebab benda ni tak kena kat kita. Tapi berapa ramai tuan-tuan, orang, tuan-tuan tahu Islam hari ini the fast growing religion in the world. Duk keluar dalam surah abang orang putih lah ni, depa bimbang, depa cemas. Pasal apa? Pasal Islam sudah menjadi agama yang cepat berkembang di negeri orang putih hari ini. Kita di sini duk bercakap, duk kalut dengan isu orang Islam nak murtad. Tapi kita tak sedang bahawa di luar sana, di negara-negara barat khususnya, Islam sudah menjadi agama yang fast growing, yang berkembang cukup pesat. Sehingga kan ada pihak buat anggaran kata di United Kingdom Islam akan menjadi majority orang di sana dalam sikit masa lagi. Dia duk masuk lah ni, bukan pada orang susah aja. Dia duk masuk dalam keluarga orang-orang kaya di Britain. Islam duk masuk. Pasal apa? Pasal lagi orang duk buat penaya ke Islam, lagi orang duk tindas Islam, lagi orang duk buat zalim pada Islam, lagi sebahagian orang nak tahu Islam ni apa. Sampai jadi apa pun tuduh Islam. Sampai jadi apa pun Islam jahat. Sampai jadi apa pun ini semua Islam punya pasal. Bila terlampau sangat orang duk buat,
dengan sendirinya akan ada orang yang simpati. Orang yang simpati dia akan check balik, betul ke? Tuan-tuan pernah tengok video klip, kat saya ada mereka hantar Raja Jordan pergi bagi speech di United Nations. Raja Jordan dia pergi bagi speech, pergi bagi ucapan di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tuan-tuan mau dengar video klip tu, macam mana Raja Jordan bercakap, sedangkan dia pun menikah bini orang putih. Tapi apa dia punya cakap ni, tuan-tuan kena dengar. Dia kata kalau sekiranya ada orang Islam buat salah, jangan kata agama Islam salah, itu salah orang itu. Dia kata, dia cuba nak clear benda ni kepada masyarakat dunia. Masyarakat dunia hari ni apa pun nak tuduh Islam, apa pun. Kebetulan pula dalam masa yang sama, negara-negara yang ramai orang Islam duduk ni, cerita lain tak ada, mereka bergaduh berperang. Ya Allah, ni yang latest ni di mana? Yaman. Bergaduh, berperang, habis berterabung. Budak-budak kita yang duk pergi mengaji di sana, anak-anak tuan-tuan, orang Kedah berapa ramai, duk ada di Yaman, di Hadramaut, di macam-macam universiti duk ada di sana, terpaksa ambil keluar lah ni. Pasal pergi jadi bergaduh. Kena pula pemerintah Arab Saudi pada hari ini, dia ni nampak agak lain daripada yang lepas-lepas. Al-Malik Salman ini, King Salman ini, tuan-tuan, dia buat satu speech baru ni. Dia kata apa? Dia kata dia antara agenda penting bagi dia sebagai pemerintah baru kepada Saudi ini, dia kata dia antara agenda penting dia ialah dia nak melihat orang Islam di Palestin. Dia kata orang Islam di Gaza itu, dia kata dia beradik dia kata kenyataan ni semua nak bagi panas ni, nak bagi panas. Pasal hadut ada sebelum ni semua duk main tikam turut aja, mai dia ni dia buat belain. Bila mati King Abdullah, Al-Malik Abdullah mati hari itu, dia naik jadi imam semayang-mayang. Terkejut dah orang. Sampai Syekh Sudais pun dia kata, tak payah mai, hang tunggu di Mekah, hang buat solat ghaib di sana aja. Dia jadi imam semayang-mayang kepada Al-Malik Abdullah. Dia mula tunjuk belain daripada yang lain-lain. Bila mai dalam isu Arab Palestin, dia kata apa? Dia terus cakap macam tu. Dia kata dia antara keutamaan pemerintahan dia hari ini ialah dia melihat orang Islam di Gaza. Dia kata, tuan-tuan, dia nak buat sungguh ke tak, itu benda secondary, itu benda nombor 2. Yang pentingnya dia berani bercakap macam tu dulu, pun dah cukup. Bila jadi isu di Yaman, apabila puak-puak Syiah Houthi pergi serang orang-orang Sunni di Yaman, dia hantar jet pejuang Nabi. Dia agresif dalam hal ni, nampak dia agresif. Alhamdulillah, dari satu segi alhamdulillah. Tapi kena ingat bahawa yang nak bersaing, yang nak lawan dengan dia ni bukan calang-calang kuasa. Sebab orang kafir ni, dia pakuk mana pun depa akan bersatu. So benda-benda macam ni, perkembangan politik dunia yang semua orang Islam, tak kira hang duduk dalam pekan, tak kira hang duduk dalam kampung, tak kira hang duduk cerok mana, hang kena tahu benda ni. Pasal apa? Pasal dia melibatkan maruh orang-orang Islam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni kita nak kena tengok. Baik, so dia timbul persoalan di dalam bab yang kita baca ni. Dia kata ditanya orang akan Nabi SAW tentang periuk orang, pasal periuk Majusi aja tu yang dia pi sampai habis semua tu. Dia buat pasal dengan baca kitab ni, pasal periuk Majusi punya pasal saja. Nampak? Dia kata adakah boleh digunakan dia buat memasak di dalamnya? Boleh tak boleh? Dia kata tapi dia guna periuk tu buat masak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tadi duk cerita pasal gajah, pasal unta, pasal apa. Tengok orang Melayu mata dah layu lah tadi. Dia kata kalau tak main tak apa, malah ni leceh, tajuk, slow kata. Bawa pergi sampai Yaman Zat. Oh dia pakai buka mata balik. Dia main balik periuk, dia nak buat leceh balik. Inilah masalah kita ni. Tak baca tak boleh, nak langkah dia patai, dia tak tahu baca kan, dia duk langkah banyak tu. Bila baca dia main tajuk yang tak apa menarik ni, dia jadi tak larat lah. Kan? Baik, sambung balik. Buka mata balik. Dia kata lalu dijawabnya sabda Nabi SAW, bersihkah oleh sekalian kamu akan dia dengan dibasuh periuk tu dulu, dan gunakan periuk tu untuk masak oleh sekalian kamu.
di dalamnya kemudian daripada bersih itu. Maksudnya boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai. Dengan syarat apa dia? Basuh dulu. Dengan syarat basuh dulu. Kalau periuk tu dia buat apa nama, dia buat kurma babi, macam mana? Kalau dia buat kurma babi, macam mana? Kalau ikut mazhab Syafi'i, kena samak dulu. Okey. Ada pendapat dalam mazhab lain, dia kata babi pun bukan mughallazah. Ada pendapat. Dia kata babi bukan mughallazah. Dia kata apa? Pasal babi ni adalah najis biasa. Apa hujah golongan yang kata babi bukan mughallazah? Apa hujah dia? Dia kata pasal disebut dalam satu ayat. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Dia kata bangkai najis apa? Najis mutawassitah. Darah najis apa? Najis mutawassitah. Pasal apa babi pergi jadi mughallazah? Dia kata oleh kerana disebut dalam satu ayat, hurriman alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan kamu makan bangkai, makan darah dan makan daging babi. Maka tiga-tiga ni mutawassitah. Itu satu pendapat. Kita nak ikut tak mau ikut itu kita punya bab, tetapi itu satu pendapat yang perlu dihormati. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu kata ada pendapat di kalangan mazhab yang kata macam tu. Mai dalam masyarakat kita di Malaysia ni, masyarakat majmuk yang kaki yang duk terkedarah babi ni ramai. Masalah tak dengan kita? Masalah tuan-tuan. Masalah tuan-tuan. Sebahagian daripada hotel apabila mereka apply halal cert, mereka apply sijil halal daripada JAKIM, JAKIM pergi check untuk nak bagi sijil halal dekat mereka, pergi tengok mereka guna satu mesin aja untuk basuh pinggan. Basuh pinggan dia pakai mesin. Dia tak pakai orang basuh macam kedai tom yam kampung kita ni. Dia pakai mesin. Dia masuk semua dalam tu, mesin tu cuci-cuci, saya angkat keluar aja. Masalahnya ialah kitchen orang Islam, dapur orang Islam dengan dapur orang bukan Islam ni join tempat basuh pinggan. Di sebelah kitchen bukan Islam ada dihidangkan kurma babi. Pinggan mereka makan, dia main rejam masuk dalam satu mesin basuh tu dengan kita. Ni jadi gimana ni? Kalau kita ikut fake mazhab Syafi'i, sama habis tu. Tak kira pinggan kita, pinggan mereka, oleh kerana masuk dia dah bercampur dah, dia jadi mughallazah habis semua dah. Jenuh pergi duk tanggung air tanah, pergi duk basuh. Hari-hari duk kena pergi duk buat lagu tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia menjadi satu masyakkah, menjadi satu benda berat kepada kita. Okey, bila jadi macam tu, JAKIM tak bagi sijil halal dekat depa. JAKIM arahkan suruh asinkan. Hak ni untuk kitchen orang Islam pakai mesin basuh asin, hak sana pakai asin, tak mau campur. Tak mau campur. Tapi tuan-tuan percaya ke tak campur ni? Bab tu bab lain pula. Bab tu bab lain pula. Tapi masa pi check nampak asin, tapi bimbang juga. Dia duk pakai balik sana, pinggan dia tak cukup. Pasal hari ni ada dinner, dapat annual dinner daripada mana ke mai tak cukup. Dia cuk wisil, panggil ni, pinggan nambah tak mai, dia tak cukup. Masuk pi, balik mai basuh mesin ni balik. Allahu akbar tuan-tuan. Pasal apa? Pasal berdasarkan fake mazhab Syafi'i, babi itu adalah mughallazah. Jadi dalam kih bila orang tanya Nabi tentang periuk yang digunakan oleh orang Majusi, Nabi jawab apa? Nabi kata basuh saja. Nabi tak suruh samak, Nabi suruh basuh saja. Majusi makan babi ke tak? Mau tak makan. Babi lintas pun ayat liang dia merambu dah bila tengok. Bukan dia cerita makan lagi dah, babi lintas ayat liang dia merambu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Abi Sa'labah lagi, wa naha an kulli sab' zinabin, dan ditegah Nabi SAW daripada makan tiap-tiap binatang buah yang bertaring. Binatang yang ada taring